Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Apa khabar? Dah 2 minggu kan tak belajar test tambahan. So pada minggu ini cikgu akan habiskan suatu topik terakhir dalam bab 7 iaitu daya dan gerakan. Satu topik kita adalah mengenai impuls. So cikgu harap kamu bersedia dengan nota dan juga latihan yang cikgu dah edarkan pada kamu dalam guru WhatsApp pada minggu lepas. So kamu boleh semaklah nanti latihan kamu sama ada betul ataupun salah. Okay, mula sekali kita tengok kepada definisi impuls. So, impuls bermaksud perubahan momentum dan ia merupakan suatu kuantiti vektor. Impuls ni sebenarnya merupakan hasil darab daya impuls dan masa hentaman. So, formula dia adalah FT. FT ni maksudnya impuls. MV tolak MU. Di mana M adalah jisim objek, V adalah hal laju akhir, manakala U adalah hal laju awal. So, kalau daripada formula ni kita dapat tengok bahawa semakin tinggi hal laju akhir, semakin tinggi impuls yang terhasil. Okay, so unit untuk impuls adalah kg meter saat negatif 1 ataupun Newton saat. Okey, kalau mengikuti hukum Newton yang kedua, ia menyatakan bahawa perubahan momentum berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas objek dalam suatu masa. Kalau kita ringkaskan dalam bentuk persamaan, daya impuls sama dengan perubahan momentum bahagi dengan masa. Maksudnya di sini kalau kita perhatikan, semakin besar perubahan momentum yang berlaku, semakin tinggi daya impuls yang terhasil. Manakala semakin kecil ataupun pendek masa tindakan, maka semakin besar daya impuls yang terhasil. Sebab masa berkadar songsang dengan daya impuls. Okay. So, semakin tinggi daya impuls, semakin besar impak yang terhasil. Okay, dan daya impuls yang tinggi boleh menyebabkan kecederaan dan kerosakan. Contohnya macam kemalangan yang melibatkan kenderaan berat dengan kenderaan ringan. So, kalau kemalangan yang melibatkan kenderaan berat ni, dia menghasilkan kecederaan dan kerosakan yang lebih teruk disebabkan oleh dia mempunyai daya impuls yang lebih tinggi. Sebab kalau kita tengok balik, kita belajar momentum. Momentum dipengaruhi oleh dua faktor iaitu hal laju dan juga jisim. Lagi tinggi hal laju, lagi besar jisim, lagi besarlah juga momentum yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Jadi semakin besar momentum, semakin besarlah juga dari impuls yang terhasil. Okey, berbanding dengan kemalangan yang melibatkan kenderaan kecil macam kereta. So, dia punya kecederaan dan kerosakan tak berapa teruk lah. Tapi, boleh juga menghasilkan kerosakan dan kecederaan teruk sekiranya kereta itu dipandu dengan laju. Sebab kita tengok balik tadi, momentum dipengaruhi oleh hal laju. Makin tinggi hal laju, makin besarlah daya impuls yang terhasil. So, daya impuls ni ada kebaikan dan kelemahannya. Jadi, yang perlu kita tahu adalah untuk kebaikannya, apa perlu kita lakukan untuk kita tingkatkan daya impuls. Dan untuk keburukan adalah kita perlu tahu bagaimana caranya untuk mengurangkan daya impuls. Okey, cara meningkatkan daya impuls ada 3 cara. Sebab ketiga-tiga ni adalah faktor yang mempengaruhi daya impuls. Iaitu hal laju, jisim dan juga masa tindakan. Jadi untuk meningkatkan daya impuls, kita perlu tingkatkan hal laju, kita perlu tambahkan jisim dan kita perlu pendekkan masa tindakan. Aplikasi peningkatan daya impuls contohnya seperti atlet lompat jauh memecut dengan laju untuk menghasilkan lompatan yang jauh. Di sini kita dapat perhatikan bahawa apa yang atlet lompat jauh lakukan adalah meningkatkan hal laju. So bila hal laju meningkat, jisim tak berubah lah kan. Atlet lompat jauh tu takkan mula-mula nak lompat berat dia 30 kilo, tiba-tiba bila nak melompat berat dia 20 kilo kan. So berat dia di sini adalah mala. Okay. So bila atlet ni memecut dengan laju, dia akan menghasilkan lompatan yang jauh kerana daya impuls yang lebih besar berbanding kalau dia berjalan kemudian dia melompat, maka daya impuls kecil, maka lompatannya tak berapa jauh. Okay, contoh yang kedua
kedua dia bagi adalah lesung batu. So lesung batu kita tahu kita guna untuk pecahkan makanan kan, tumbuk cili, tumbuk bawang. So dia diperbuat daripada batu untuk mempercepatkan penghancuran makanan. Di sini apa yang kita lakukan pada lesung adalah kita tambahkan jisim. Beza kalau kita pakai dengan lesung kayu. Lesung kayu dengan lesung batu. Mana yang lagi cepat hancur makanan? Mesti lesung batu kan, sebab dekat sini kita nampakkan perbezaan jisim. So lagi besar jisim, lagi besar dari impas yang terhasil, maka lebih besarlah impak terhadap penghancuran makanan. Dan akhir sekali adalah pemain bola sepak menendang dengan cepat supaya bola sepak boleh bergerak laju dan jauh. Kalau macam contoh pemain bola sepak tu kan tendang slow-mo kan, jadi bola tu tak boleh pergi jauh. Dalam kes ni dia pendekkan masa tindakan. Masa tindakan tu adalah masa daripada dia menghayun kaki sehingga hujung kaki dia menyentuh bola. So lagi cepat dia buat tu, lagi tinggilah daya impas yang terhasil, maka bola akan pergi lebih jauh. Kita tengok lagi pelbagai situasi yang melibatkan peningkatan daya impuls. Contohnya macam ahli karate. Kalau dia nak potong kepingan kayu kan, dia nak karate kayu nak kasih pecah kan, tak boleh buat slow-mo. Okay, kalau dia buat slow-mo, bila dia buat slow-mo, maksudnya masa tindakan dia lebih panjang, maka daya impuls yang terhasil adalah lebih kecil berbanding kalau dia pendekkan masa tindakan. Hantam laju-laju kan. Jadi daya impuls dia lebih besar, maka impak terhadap kayu lebih besar. Contoh kedua yang bola sepak tadi, yang ni dia bagi contoh kalau bola tu tak cukup angin. Kalau bola tu tak cukup angin, bola tu lembik, bila kita tendang, masa tindakan tu lebih panjang. Jadi daya impas yang terhasil lebih kecil, jadi bola tu tak boleh pergi jauh. Berbanding kalau kita pastikan bahawa bola tu keras, jadi masa tindakan dia akan jadi lebih pendek dan daya impas yang terhasil adalah lebih besar. Dan seterusnya lesung. Lesung tadi cikgu dah bagi tahu kan, pasal kita tambahkan jisim untuk menambahkan daya impuls. Okey, seterusnya kita tengok cara untuk mengurangkan daya impuls. Di mana seperti biasa kita tengok ada 3 faktor yang mempengaruhi daya impuls, iaitu hal laju, jisim dan juga masa tindakan. Jadi untuk kita kurangkan daya impuls adalah kita kurangkan hal laju, kita kurangkan jisim dan kita panjangkan masa tindakan. Antara aplikasi yang kita gunakan adalah, yang pertama adalah memandu dalam hal laju yang ditetapkan untuk mengelakkan kemalangan maut. Macam tadi cikgu ceritakan, bila kita bawa kenderaan, semakin laju kenderaan yang kita bawa, semakin besar momentum yang dimiliki oleh kenderaan kita, maka makin besar jugalah daya impuls yang dimiliki oleh kereta kita. Dan sekiranya berlaku kemalangan, dia akan menyebabkan kecederaan yang teruk. Kalau laju lah, kalau perlahan, setakat kemik je lah kereta, insyaAllah selamatlah, taklah mati. Okay. Dan seterusnya adalah, contoh lain adalah kita bungkus barang dengan menggunakan bekas polisterina untuk mengurangkan kerosakan. Contohnya kalau kita beli macam barang-barang kaca ataupun barang makanan kan, bagus bungkus guna bekas polisterin yang warna putih tu. Sebab bekas polisterin tu dia memanjangkan masa tindakan. Maksudnya kalau ada hentakan dan sebagainya, so dia punya impak tu lambat sampai kepada barang kat dalam tu. Jadi bila panjang masa tindakan, maka daya impas akan jadi lebih kecil. So, antara contoh lain yang menggunakan pengurangan daya impas adalah dalam sukan lah. Kebanyakan acara sukan, contohnya macam lompat tinggi, dalam lompat jauh. Dalam lompat tinggi contohnya dia pakai tilam yang tebal. So bila pakai tilam tebal, bila atlet tu jatuh dekat atas tilam, maka dia akan jadi kurang kecederaan sebab masa tindakan dia kita lambatkan. So bila kita jatuh atas tilam tu kan dia lambat sampai ke dasar kan. Jadi masa tindakan panjang, jadi daya impas yang terhasil adalah kecil. So berbanding kalau kita guna tilam nipis ataupun tak guna tilam langsung.
jatuh tu atas tanah. Tu memang boleh patah pinggang. Begitu juga dengan acara contoh macam lompat jauh. So masa lompat jauh, kalau kita perasan lompat jauh dia pakai pasir kan. Kenapa dia tak pakai batu kerikil ataupun dia tak payah letak pasir pun, dia pakai je track biasa tu. Sebab pasir ni dia jadi lambat bila dia pernah kan jalan atas pasir kan. Lambat kan dia jadi. Sebab dia memanjangkan masa tindakan. Jadi bila kita panjangkan masa tindakan, maka daya impuls yang terhasil pun lebih kecil. Okey. Begitu juga dalam sukan tinju di mana bila sukan tinju tu kan dia pakai sarung tangan yang tebal tu kan. Sarung tangan yang tebal tu. So, kenapa? Sebab untuk mengelakkan kecederaan lah. Kalau kau tengok orang bertinju tu tak ada dah sampai mati kan, walaupun dia hentam gila-gila kan. Sebab sarung tangan yang tebal tu dia memanjangkan masa tindakan. Sehentaman tu untuk sampai dekat muka. Kan? Jadi bila masa tindakan kita panjangkan, maka daya impuls yang terhasil adalah lebih kecil. Begitu juga dengan penjaga gol yang pakai sarung tangan tebal kan. Jarang kita tengok penjaga gol ni. Kalau main kampung-kampung boleh lah kan, tak kira sarung tangan togel macam tu kan. Sakit kan. Tapi kalau kat peringkat yang lebih tinggi, dia akan pakai sarung tangan. Tujuannya adalah untuk menyerap, untuk memanjangkan masa tindakan agar daya impuls yang terhasil akibat tendangan yang deras tu jadi lebih kecil. Okey, sekian saja untuk topik ni. Dengan berakhirnya penerangan tadi, maka dah berakhirlah subtopik ni. Jadi untuk latihan tu, nanti cikgu akan bagikan jawapan latihan tu dalam bentuk PDF. Cikgu kongsikan dalam grup WhatsApp pada pukul 10 nanti. Untuk kamu simak jawapan kamu. Kemudian, jangan lupa untuk jawab kuis untuk keseluruhan tajuk bab 7 ni. Cikgu akan sertakan link juga di WhatsApp grup kelas nanti. Okay, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel cikgu ya. Okay, semoga berjumpa lagi untuk minggu hadapan untuk kita belajar tajuk baru iaitu mengenai haba lah. Okay, that's all. Bye.